Dia jogging. Kita boleh Jom, mula ya, Ustaz? boleh. Silakan Kekanda. Silakan. Mau kita. Mau A'udzu kita. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zukri bin Muhammad Jalil. Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, maaf. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini. Dengan kitab Qalbun Salim, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi, saya kasihi Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi mohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, dari keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Jom sejahterakan hati kita dengan Qalbun Salim petang ini. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah. Terima kasih pada moderator kita, Keadaan Nira, dan juga seluruh saf pentadbiran Gemenur Iman, dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ni sepatutnya bukan giliran saya, tetapi menggantikan Al-Fadil Ustazah yang mungkin tidak dapat hadir pada hari ini, mungkin ada urusan. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah. Hari kita sambung lagi tuan-tuan pada muka surat 201 pada nota kaki nombor 2 larangan. Betul? Larangan dari 201. Benda kan? Ustaz, 207 nota kaki 223. 223. Pasal. Itu 27 bulan 10. Last kelas. Oh ya, kau betul. Nota kaki? 223. Tuan, baik. Minta maaf lah, dah tua. Okey. Hai tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT. Kita masih lagi dalam sifat hasad. Baik. Pada nota kaki 223, sangat elok sekali jika menziarahi orang yang dia hasad ketika dia sakit. Antara
Seperti ayat di atas. Tengok. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kamu dengan cara lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa musuh terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seorang sahabat karib. Akhlak ni siapa? Akhlak ni cara Nabi. Orang baling batu, kita baling buah. Ni akhlak Nabi. Sebab itu, antara kata pengarang sangat elok sekali jika dia menziarahi orang yang dia hasad ketika dia sakit kerana ia merupakan salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang di samping membuang perasaan hasad kepadanya. Tuan-tuan. Maknanya antara cara orang yang hasad dengki dengan kita ni satu je. Kita buat baik dengan dia. Dia sakit, kita ziarah, dia minta tolong, kita tolong. Tapi kena fahamlah, kadang-kadang tang tolong tu takut-takut dia ambil kesempatan saja. Sebab tu kita kena elak daripada perkara seperti inilah. Sebab apa yang mampu kita buat, kita buat. Ni akhlak Nabi. Sebab tu bila ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Mana Al-Quran menyeru kepada kita, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahum. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Maksud cara lebih baik itu seolah-olah berlaku baik. Bila mana orang bagi kita batu, kita baling buah. Maknanya orang tu akan rasa, ya Allah, penatnya aku untuk buat benda tak baik. Tetap juga dia ni tak ada perasaan ke apa, tak pasti. Tapi dia tetap memberikan terbaik untuk aku. Soalahnya begitulah. Dia soalahnya macam umpama syaitan lah. Syaitan ni tuan-tuan, dia menghasut kita. Dia menghasut kita supaya kita buat jahat. Tapi kita tak buat juga jahat. Dia kata jangan solat subuh jemaah, kita solat subuh jemaah. Dia kata jangan masuk kuliah zuhur, jangan pergi kuliah duha, kita tetap juga masuk kuliah duha. Bermakna di sini, antara melemahkan sesuatu kejahatan tu adalah dengan kebaikan. Sebab tu, syaitan ni, antara salah satu cara kami untuk penatkan dia ajak kita buat jahat, jangan berhenti buat baik. Itu saja. Dia hasut kita buat jahat, kita buat baik. Dia hasut kita buat jahat, kita buat baik. Dia hasut kita buat jahat, kita buat baik. Sampai satu saat dia kata, aku malah dah nak bisik pada dia supaya buat jahat. Aku tengok tak ada langsung impact pada dia. Dia berterusan buat baik. Semakin aku suruh, semakin dia buat baik. Kita begitu. Begitu juga dengan orang buat benda yang tak baik dengan kita. Bukan hanya pada dengki, ataupun kita sebut pada benda-benda yang lain. Kan tak suka kita, ataupun adalah benda-benda yang something wrong kan, lebih-lebih lagi dalam kehidupan berkeluarga. Bila dah ada adik ipar, bila dah ada kak ipar, berlaku benda-benda yang tak seronok. Dia tak suka kau tak suka dia. Tapi bila orang tak suka kita, jangan ada sifat tak suka dia. Tak suka dia termasuk dalam sifat membenci. So membenci ni adalah satu sifat mazmumah, dan kita tak boleh benci seseorang melainkan benci pada perangai dia saja. Kan kalau kita tengok orang geramnya aku dengan dia ni, bukan geram dengan dia, geram perangai dia. Kalau geram dengan dia tu boleh berubah sebab hatinya Allah Ta'ala yang pegang. Ingat sampai bila-bila tuan berahmati Allah. Lepas tu cara dia buat baik. Macam mana Nabi SAW pernah diceritakan tentang seseorang yang datang ke rumah Nabi lalu meletakkan tai di depan rumah Nabi SAW. Ya? Nabi bersihkan. Besok dia letak lagi, Nabi bersihkan. Besok dia letak lagi, Nabi bersihkan. Bila satu hari tu Nabi keluar, tak ada tai tu. Rupanya orang tersebut tak dapat buang tai dekat depan rumah Nabi sebabkan dia sakit. Maka Nabi buat apa? Dia tanya sahabat, manakah orang yang selalu buang tai dekat aku? Dia sakit ya Rasulullah. Nabi kata apa baik? Bawa aku berjumpa dengan lelaki tadi yang buang tai itu yang sakit. Nabi pun ziarah. Nabi ziarah. Dia cakap apa? Engkau lah elok jadi Rasul. Bukan macam Muhammad tu. Rupanya dia tak tahu yang dia paling hari-hari rumah tu adalah anak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya Rasulullah, aku masuk dalam Islam sebab kebaikan kau. Nampak? Antara satu ciri untuk menghapuskan perasaan buruk orang terhadap kita, perbuatan buruk orang terhadap kita adalah dengan melontarkan kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Brigid Al-Qassam, iaitu tentera Hamas. Tentera Hamas dia ada tebusan. Tebusan tu dilayan dengan baik, diberi makan, sakit diberi ubat,
diberikan tempat tidur yang selesa. Berbanding dengan orang Israel. Orang Israel yang menjadikan banduan, mereka akan pukul, mereka akan berkosa. Di sini tuan-tuan menunjukkan bahasanya Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nampak? Walaupun dia tebusan, tapi dilayan seperti itu baik. Bahkan adakah kita boleh menzalimi orang asbab daripada perbuatan lain? Nampak? Cara dia. Cara tu luar biasa. Kan? Beri Al-Qassam, tentera Hamas yang kita kata dalam Palestin. Tengok macam mana. Pegangan mereka tauhid sangat tinggi. Dan mereka berperang, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cara mereka bukan membunuh orang tak bersalah, tetapi berperang dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Percaya mereka dengan kekuasaan Allah, bukan ego dan takabur. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridan aw zara akhallahu fillah, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzilah." Sesiapa yang menyenguk orang sakit atau ziarah saudaranya kerana Allah, maka dia akan dipanggil oleh pemanggil daripada atas langit. Semoga engkau menjadi baik, baik pula perjalananmu dan engkau mendapat kedudukan di syurga. Sebab tu kita kena selalu ziarah saudara. Kita kena selalu jenguk orang sakit. Kadang ada orang dia tak bagi diziarah. Ada orang tak suka ziarah. Biasalah. Kehidupan dia begitu nafsi-nafsi. Saudara tu termasuk jiran kita. Saudara itu termasuk yang ada talian hubungan dengan kita. Bahkan saudara itu termasuk adik-beradik ataupun saudara mara yang ada hubungan dengan kita. Maka ziarahlah. Tapi nak ziarah selalu tidaklah. Kadang ada orang dia mempunyai tugasan. Sebab tu bila mana konsep perayaan bila hari raya Aidilfitri, kita berziarah. Ziarah ke sana, ziarah ke sini, ziarah ke sana. Inilah ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Penduduk langit, maka dia akan dipanggil oleh pemanggil daripada atas langit, mendoakan semoga engkau menjadi baik, baik pula perjalananmu dan engkau mendapat kedudukan di syurga. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini kelebihan orang yang jenguk orang sakit dan suka ziarah saudaranya. InsyaAllah. Tabarakallah. Ini satu perkara yang sangat perlu kita buat. Walaupun orang itu benci kepada kita. Ziarah itu bermaksud bukan hanya ketika sakit. Ziarah itu bukan makna kita perlu. Kalau tak ada apa-apa, datanglah ziarah. Kadang ada orang dia ziarah yang perlu saja. Time perlu dia ziarah. Tak perlu dia tak ziarah. Sebab tu dia bertemulah kita dan berpisahlah kita kerana Allah. Bahkan Nabi sebut orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah akan mendapat naungan arasy di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Okey, baik. Pada nota kaki di belakang. Antara cara lain melepaskan diri daripada dengki dengan orang lain. Nampak? Lain daripada orang dengki dengan kita. Dikatakan ulama, cara nak lepaskan diri daripada dengki dengan orang lain. Ketahuilah, manusia mempunyai satu tabiat, iaitu dia suka kawan yang mendapat nikmat dan benci jika musuhnya yang mendapatkannya. Nampak? Kata pengarang, manusia ni dia ada tabiat. Dia suka kalau kawan dia dapat nikmat. Dan dia tak suka musuh dia dapat nikmat. Maknanya, bahasa kita mudah. Kalau dia ni kawan kita, kita sangat suka. Kalau orang ni tak baik dengan kita, kita tak suka. Contoh, kalau dia dapat apa-apa, geram tu macam mana dia boleh dapat? Patut dia yang dapat. Seolah-olah memandang sebab dia kawan, sebab dia musuh. Soalnya dia benci jika kesusahan menimpa kawannya, tetapi suka jika ia menimpa musuhnya. Nampak? Bila musibah timpa pada kawannya, dia tak suka. Tapi kalau musibah tu timpa kepada musuhnya, dia suka. Ini antara perangai manusia. Dan berkata juga, sekiranya engkau tidak dapat membezakan antara kawan dan musuhmu dalam perkara suka dan benci, maka engkau boleh melepaskan diri daripada dosa dengki itu dengan dua cara. Yang pertama, tengok.
Jangan tunjukkan kedengkian itu dengan perkataan anggota badan. Atau dengan dan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh diri mesti ikhtiari. Apa maksud dia? Jangan tunjuk kedengkian itu dengan perkataan. Maksud dia apa? Cara kita bercakap. Cara bercakap. Kan? Contoh kita dengar kita punya crush ni, apa bahasa dia? Crush ni macam yang kita tak suka lah, kan? Dan pada masa yang sama, kita dengar dia dapat nikmat. Kita pun malah kita ada perkataan yang alah, benda tu kecil je. Alah. Cara dia bercakap menunjukkan dia ada perasaan dengki. Kadang-kadang anggota badan, body language kita, dan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh dirimu sendiri adalah ikhtiari. Tengok. Lakukanlah sebaliknya dengan lidah seperti puji dia. Contoh. Tak kira lah siapa, musuh ataupun kawan. Puji dia. Dan anggota badan seperti senyum dan gembira kerana suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah padanya, seperti yang telah disebutkan sebelum ni. Ada musuh kita dapat, kita pun dapat, alhamdulillah, senyum, kan? Tapi kalau ada orang dengan musuh dia dapat nikmat ataupun kawan dia tak kena dengan dia, muka dia contoh. Alah, ada cara-caranya. Hak jebek tu pun jebek. Situlah. Contohnya begitu. Sidio je. Dia keadaan kita. Tuan-tuan dan terahmati Allah. Patut kita senyum. Patut kita gembira. Orang mukmin tu bersifat baik hati. Bila tengok orang dapat nikmat, contoh kan. Ya, aku dah bagi tahu anak aku masuk universiti ni. InsyaAllah minggu depan dia tolak lah. Sebab dia dapat universiti. Masuk universiti. Lepas tu kita dengar, alah, macam ni seorang je ada anak. Alah. Bayangkan, kalau bonda modal cakap macam tu, alah, dia seorang je. Macam kita tak ada anak. Tuan, dia muka-muka sekali. Itu tanda kita sedang ada perasaan yang tidak baik. Inilah makna Nabi SAW. Tengok. Salasul lam taslam mina hadhil ummah al-hasad waz-zann wat-tiyarah. Ala unabbiukum bil mahraji minha idza zananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famli. 3 perkara yang umat ini tidak selamat daripadanya. Yang pertama, hasad. Hasad yang kita sebut sebagai dengki. Berprasangka jahat itu prasangka buruk. Yang ketiga, bercanding. Bercanding ni percaya petanda buruk daripada buruk, iaitu percaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak benda modal macam marah. Contoh, janganlah marah. Apakah kamu mahu untuk aku beritahu kepada kamu tempat keluar daripadanya? Maka para sahabat mengangguk tanda mengiyakan. Maka baginda Nabi SAW berkata, apabila kamu bersangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, janganlah dibenarkan. Iaitu janganlah bertindak mengikut sangkaan buruk tersebut, bahkan berhenti daripada sangkaan buruk tersebut. Apabila kamu dengki, maka janganlah engkau melampau, iaitu janganlah melakukannya. Dan apabila engkau merasa sial, lalulah, iaitu jangan dibuat kerana ia telah dibuat pada zaman jahiliah dulu. Contoh keadaan-keadaan yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Tengok, apabila kamu bersangka buruk terhadap seseorang atau sesuatu, janganlah dibenarkan. Jangan bertindak mengikut sangkaan buruk tersebut, bahkan berhenti daripada sangkaan tersebut. Sebab kata Allah dalam Quran, sebahagian sangkaan itu adalah sesuatu dosa. Maknanya hari ini, kadang kita banyak bersangka-sangka. Kadang kita bersangka-sangka dengan isteri, kadang kita bersangka-sangka dengan suami. Bersangka-sangka ni satu benda yang kita kena buang. Bila bersangka, dalam bersangka, benda tu tak betul pula. Bila mana benda tu tak betul, maka akan memburukkan keadaan.
Dan kita bertindak mengikut apa yang kita sangka. Na'udzubillah min zalik. Ini satu benda yang kita kena ingat. Kalau kita dah bersangka buruk, jangan bertindak mengikut sangkaan kita. Sebab sangkaan itu kan perkara yang pasti. Adakala benda itu tidak pasti. Sebab tu kena jaga-jaga. Contoh-contoh kita sebutkan. Jebek tu ibu yang buat. Contohnya. Kalau kita tengok seseorang dan kita bersangka, contoh dalam kitab Al-Hikam, kita buka dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada seorang perempuan pelacur Bani Israel. Dia datang jumpa dengan seorang abid. Abid ni ahli ibadah. Kan, ahli ibadah. Maka dia datang. Sebenarnya, niat pelacur tu mendekati abid. Abid ni satu orang ahli ibadah. Dia dekat dengan seorang yang hebat ibadah. Mudah-mudahan dia dapat tempias kebaikan untuk berubah. Maka bila datang kepada abid, kan, seorang abid, ahli ibadah tu, maka diusir pelacur tersebut. Di antara ketika perjalanan tu, awan mendung itu sentiasa berada pada seorang abid tu. Maka ketika mana dia mengusir pelacur tu dengan sangkaan bahawasanya pelacur tu kotor. Dan dia bertindak mengikut kotornya. Ada dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah. Ada belajar hikam kan. Dia dalam muka surat, kalau kitab lama tu, saya rasa dalam muka surat 95-97. Sebab saya baru mengajar semalam. Maknanya, satu orang Bani Israel, dia ada pelacur tu, dia datang pada seorang ahli ibadah. Dan ahli ibadah ni menyangkakan pelacur ni tak lain tak bukan. Mesti ada tindakan yang buruk pada dia. Maka dia bersangka. Bila dia bersangka, jangan dekati aku dan jauh kau daripada aku. Seolah-olah dia rasa diri dia baik. Sedangkan pelacur tu datang untuk mengubah dirinya untuk jadi lebih baik. Tapi sebabkan dia bertindak mengikut sangkaannya. Maka di situ, kata pengarang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kata apa? Bahawasanya asbab daripada perkara itu, dimuliakan pelacur itu daripada si abid tadi. Kerana abid itu mempunyai ujub dan sombong dalam kebaikannya. Bahkan si pelacur tadi dimuliakan Allah asbab dia berjalan untuk mencari kebaikan. Bahkan diusir oleh abid. Kenapa? Abid tadi, ahli ibadah tu, dia bertindak mengikut sangkaan buruknya. Sebab tu saya sebut, tonton besok ada orang datang dengan kita, seorang penagih dadah. Ataupun orang weng-weng datang dekat kita minta makanan. Apa sangkaan kita? Contoh-contoh orang datang, abang nak makan. Kau tak boleh kerja kau. Tangan kaki ada kau pergi kerja boleh tak? Kita marah dia. Contoh kita marah dia. Kita jangan marah dia. Sebab kita marah dia, sebab kita sangkaan kita kat dia. Sebab dia ni pemalas, tak kerja. Sebab dia pemalas, sebab datang nak minta sedekah, tu je kerja dia. Bila kita bertindak sangkaan tu, nampak jadi keadaan jadi lagi buruk. Sebab tu jangan bertindak mengikut sangkaan kita. Sangkaan buruk ya, bukan sangkaan baik. Wallahu a'lam. Dan apabila kamu dengki, maka janganlah engkau melampau, iaitu janganlah melakukan. Tiba terkeluar hasad. Tiba-tiba ada hasad dengki. Maka jangan lakukan. Dan jangan buat. Tiba-tiba ada ustaz jadi manusia. Kita manusia tak sempurna ustaz. Kadang mesti ada sifat dengki. Cepat-cepatlah kata guru tasawuf kami, maka hendaklah kamu segera beristighfar. Sebab kita mesti ada. Dengki dengan jiran ada, dengki dengan kejayaan anak jiran, dengki dengan apa yang jiran miliki. Kadang kita dengki dengan suami orang lain sebab suami kita tak sama macam suami orang lain. Semua ada. Tapi hendaklah kita segera istighfar agar dengki itu jangan bersarang. Bila bersarang, dia terus lekat. Tapi kalau istighfar, dia terus hapus. InsyaAllah. Okay, baik. Dan apabila engkau merasa sial, sial ni apa? Bahasa orang muda, sial lah engkau ni. Sial ni perangai benda tak cantik lah orang kata. Jangan dibuat. Maksudnya jangan buat perbandingan dengan cara yang tak okey. Maksudnya kalau berlaku sial, aku dah agak dah. Mesti sebab sesuatu buruk berlaku ada disamakan dengan benda-benda lain. Itu disebutkan syirik. Kan aku dah cakap dah. Tadi ada biawak lalu. Bila biawak lalu, orang tu kata jangan lalu nanti sial. Tapi aku lalu juga. Kan dah datang sial. Tak, kita kan belajar tauhid. Asma' wa sifat. Asma' wa sifat ada 50 simpulan iman.
Hak tu kena tahu. Bila ada 50 simpulan iman, okey. Simpulan iman ni dengan rukun iman is different. Okey. Rukun iman 6. Simpulan iman ada 50. Macam mana nak tahu tu simpulan iman ada 50? 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. 20 sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Satu yang harus. Kat situ 41. Dan 4 bagi Rasul yang wajib. 4 bagi Rasul yang mustahil. Satu yang harus. Maka cukup 50. Kenapa nak salahkan biawak? Kesian biawak tu. Kalau biawak tu boleh cakap, apa dah salah aku? Nasib kau yang sial. Tapi kena belajar bahawasanya segala maksiat yang kita lakukan, ganjaran atau balasannya tetap ada. Mungkin hari ni hidup kita tak berapa senang. Mungkin hari ni hidup penuh dengan kesukaran. Penuh dengan cabaran dan rintangan sebab dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Segalanya tak jadi. Tapi berbeza dengan orang beriman. Allah bagi ujian, Allah juga melapangkan ujian. Itu beza. Bagi orang tak beriman, Allah sempitkan bahawa dan mereka yakin tak ada jalan keluar. Tapi bagi orang yang beriman, bila Allah bagi ujian, Allah bagi jalan keluar. Itu yang kita seronok jadi orang yang faham agama. Bila Allah datangkan ujian, Allah akan datangkan jalan. Tapi bagi mereka yang tak faham agama, bila Allah bagi ujian, dia tak tahu nak cari jalan keluar macam mana. Jalan keluarnya ada pada Allah. Kita minta, nanti Allah Ta'ala akan bagi. Faham? Sebab tu jangan kita sebutkan kesialan itu datang daripada sesuatu. Melainkan sesuatu yang terjadi baik atau buruk hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokok pangkalnya. Kalau orang Indonesia sebut pokoknya. Pokoknya, bukan pokok ya. Pokok tu lain. Pokoknya. Bukanlah kita sebut baik buruk itu padanya sesuatu perkara yang terlihat pada makhluk, tidak lain tidak bukan hanya pada Allah Ta'ala yang menjadikannya. Mesti bersebab. Ada kalanya Allah sebut dalam Quran. Apa yang terjadi kepada kita, ada kalanya terjadi Allah sebut dalam Quran. Bahkan ada sesuatu yang baik, ada satu yang kamu minta tapi Allah tak baik. Tak bagi sebab tak baik untuk kamu. Ada sesuatu yang kamu tak nak tapi Allah bagi. Tetapi ianya baik untuk kamu. Kan Allah sebut di akhir ayat surah Baqarah tu, sesungguhnya Allah lebih maha mengetahui. Sebab tu hari ni baik buruk yang berlaku ada sebab. Dia kata, Ustaz, kalau orang yang solat ni tak ada langsung hujan. Orang yang solat ni lah lagi ada hujan. Orang yang pakai jubah ni lagi ada hujan. Jadi saya lah. Saya pergi kuliah hari tu. Jatuh tek burung dekat bahu. Bukan 1, 3. Kita doakan, Ya Allah, Ya Tuhan ku, apa dosa aku hari ni, kau nak ampun. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 3 baju kena. 3 tak. Dah lah tak ada apa-apa nak lap. Nak ceramah macam mana? Pergi kedai beli jubah baru. Borong sayang kat Ustaz tu. Ya, borong tu memang bagus. Hak lagu borong macam ni bagus. Dia berak kat saya. Aku ni Ustaz apa pasal kena berak? Orang lain bukan Ustaz, kenapa tak berak? Itu bezanya, Ustaz. Ustaz, maaf, itu bezanya. Contoh. Okay? Kita nak bagi faham dalam kehidupan kita. Tauhid kita kena kuat. Ya, dalam sesuatu perkara. Okey. Dan tengok pada nota kaki 224, para as-salihin berkata min khairil ikhtiyari suhbah. Okey. Suhbah ni apa? Ada ngaji tak? Suhbah ni satu benda yang kita kena ada. Contoh. Saudara, hak ni kalam guru kami. Suhbah dia panggil. Suhbah. Contoh. Saya nak buat satu dosa, kami suhbah, iaitu dipanggil menyambung kalian tu dengan guru. So tak jadi kita nak buat maksiat, ikatan kita. So nama suhbah. Wa min syahril ikhtiyari suhbah. Suhbatul asral. Termasuk dalam pilihan yang baik ialah berkawan dengan orang yang baik. Suhbah, iaitu mencari orang yang dapat menghindarkan kita daripada perbuatan maksiat. Kalau macam kita berkawan, kita boleh hindar. Kita kawan. Contoh, kita duduk dengan Kak Nazrina, Amnira, Kak Intan, kita duduk. InsyaAllah kita orang yang baik. Tapi bila kita seorang-seorang macam mana? Seorang tu ujian. So kita suhbah. Suhbah pada akhlak kawan-kawan kita ataupun guru yang mengajar.
So kita akan jauh daripada perbuatan maksiat. So bah ni digunakan bila tak ada orang dalam sekeliling kita. Sebab orang tak nampak, tapi kita mengatakan Allah melihat kita. Dan kita ingat pesan guru-guru kita dalam menangani perkara yang berkaitan dengan maksiat. Mengambil keberkatan guru. Tuan-tuan rahmati. Tengok. Termasuk dalam pilihan yang baik ialah suhbatul akhyar. Iaitu berkawan dengan orang yang baik akhlaknya. Akhlaknya apa adab? Adabnya apa akhlak? Adab ni lebih besar daripada ilmu. Dan seperti mana saya sebut, bahawasanya ilmu ni dan adab dia macam roti canai. Dan rahmati Allah. Roti canai tu dia ada tepung. Umpamakan bahawasanya ilmu tu roti canai. Bahawasanya saya lupa apa Nabi kata, lupa dah. Ilmu adab tu dia roti. Ilmu tu dia garam. Semakin tinggi ilmu, semakin di bawahnya ilmu tu adalah akhlak. Akhlak kita semakin tinggi, ilmu kita semakin di bawah akhlak. Maka jangan ilmu tinggi, akhlak kurang. Bila garam lebih daripada tepung, dia masin. Kalau tepung lebih, garam sikit tak apa, dia boleh dimakan. Perumpamaan antara ilmu dan adab. Sebab tu kena cari kawan yang akhlak baik. Ada kata, Ustaz, kalau kawan dengan orang yang suka karaoke, baik tak? Bukan tak baik orang suka karaoke ni. Mungkin cara satu dia nak healing dia karaoke. Kan contoh. Bukan tak baik, tapi perbuatan tu nampak seolah-olah dia kurang lah kalau berkaraoke ni. Sebab kan tempat karaoke yang kita masuk tu pun sama. Sebab bila karaoke ni kita akan terkinjal-kinjal. Macam tak betul perangai kan. Contoh-contoh. Terkinjal-kinjal. Tapi kalau lagu tu lagu nasyid tak apa. Kan, jom kita karaoke lagu nasyid. Jarang orang karaoke lagu nasyid. Kan, jarang lah. Jarang. Ada tak Kakak Nazrina orang ajak nyanyi lagu nasyid? Tak ada Ustaz. Kat rumah orang kahwin pun ada. Tak tahu. Ya, sebab kita fikirkan. Sebab ada orang kata, Ustaz, kami bukan salah pun. Kami karaoke je. Bukannya kami minum arak. Bukan, tak ada. Karaoke tu dia mesti terkinjal. Terkinjal-kinjal kan. Apa tu? Macam lagu-lagu yang konsertnya rock ataupun Tempat pun Ustaz, dia tak mendorong pada keadaan yang baik kan sebab tersebut. Dia tak pergi ke arah tu. Tapi kalau dia kata, Ustaz, hari ni kami karaoke. Wow. Nyanyi lagu apa? InsyaAllah nyanyi lagu Bila Israel, Selimut Putih, Raihan, Puji-Pujian. Lepas tu syukur 21 Ustaz. Kami tempat karaoke ni sebab kami nak insaf cara macam ni. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita. Oh, Masya Allah. Subhanallah kan. Dan termasuk wa min syahril ikhtiyari suhbatul asrar. Termasuk dalam pilihan yang buruk adalah berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Contohnya, kan anak, kalau orang-orang yang duduk di Kuala Lumpur seperti saya, anak-anak muda dia suka melepak di pavilion. Anak-anak muda dia suka lepak di Times Square, di Bukit Bintang. Dia kata, Ustaz, okey tak lepak itu? Okey. Orang kata apa? Rest main, lepak dengan kawan. Selfie guys, selfie. Makan apa? Makan steamboat yang daging tu kita pusing-pusing. Tu pergi kat meja sebelah. Contoh dia. Tapi kan, ada satu benda, ada kalanya perkara tu buang masa. Buang duit. Itu satu benda. Tapi kita nak keluar, tak salah. Kita nak jalan-jalan, feeling. Kita tak ada masalah. Tapi melepak ni bukan satu budaya yang bagus. Sebab saya tengok anak-anak muda dia biasa melepak dekat McD Bukit Bintang tu. Ustaz semua tahu. Yalah, tempat dulu aku lepak. Sebab tu aku tahu. Sebab tu aku tahu duk lepak kan. Lepas tu tak ada buat apa, duk main handphone kat rumah. Duk sembang-sembang, lepas tu naik bas balik sampai maghrib kan. Lepas tu depan pavilion kan. Zaman-zaman saya dulu, dorang duk lepak-lepak tu. Dia ada dulu zaman saya hip hop. Zaman saya shuffle, punk. Tu zaman-zaman saya. Saya dulu budak hip hop. Saya pusing-pusing tu. Tapi bila saya bangun. Allah. Contoh yang jangan marah. Okey, baik.
buruk akhlaknya tu. Tu na'udzubillah min zalik ya. Saya dulu ni salah yo what's up bro. Dulu orang panggil Zulflizo. Dulu. Sekarang Apa dia Ustaz Ustaz? Zulflizo. Saya sama dengan adik-beradik Joe Flizo. So Zulflizo. Anak ayam tupat. Contoh-contoh kan. Budaya tu tak baik lah. Walaupun dia kata lah Ustaz, kami bukan buat apa. Tapi budaya tu tak baik. Okey, teruskan. Sesiapa Imam Al-Haddad mengatakan pada nota kaki 225, sesiapa yang mendapati di dalam dirinya ada sesuatu daripada sifat hasad terhadap seseorang daripada kaum muslimin. Maknanya kita ada sifat hasad. Na'udzubillah min zalik. Ada tu tetap ada. Betul? Tapi kita dah belajar dua golongan je yang kita boleh hasad. Yang pertama, orang yang menjadikan Quran penemannya siang dan malam. Yang kedua, orang yang diberikan Allah harta, maka digunakan bersedekah siang dan malam. Tu kita boleh iri hati. Pada perkara lain tak boleh. Kita tak boleh iri hati pada orang yang handsome. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia handsome? Tak boleh. Sebab ramai iri hati dengan comelnya saya. Tu saya tak faham kenapa. Sampai sekarang. Wallahu a'lam. Kan? Contohnya gitu. Tak boleh. Maka hendaklah dia membenci serta menyembunyikan di dalam hatinya supaya tidak ada sifat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Okey? Maka hendaklah dia membenci serta-merta menyembunyikannya di dalam batinnya. Jangan dizahirkan perbuatan, simpan dan bagi dihilang. Benci tetap ada. Saya kata, benci tu tak ada. Tak ada orang di kat dunia ni tak ada sifat benci. Ada tapi tak banyak. Ada tapi tengok persen. Ada orang bencinya ada, dengkinya ada. Tapi mungkin 5%. Mungkin ada dengkinya 50%. Tahap gaban, kalau orang muda sebut, benci tahap gaban 99%. Tahap wali, dia punya dengki 150%. Itu tahap walinya dengki. Memang tu dengki nak matinya. Memang tak boleh tengok orang sedang. Dia macam, dia ada orang macam tu. Saya tak tipu, saya ada tengok orang macam tu. Memang dia tak senang. Apa pun tak senang. Jangan sampai dia menzahirkannya kepada orang lain. Sama ada dengan ucapan maupun dengan kelakuan. Simpannya. Kalau kita rasa, tuan-tuan, dia na'udzubillah. Kita sebutlah na'udzubillah. Ya? Semoga dia akan terselamat dari bencana sifat hasad itu sekiranya dia mengikuti nasihat ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Maknanya tak perlu dengki. Sebab kenapa kita nak dengki? Sebab Allah Ta'ala bagi itu pada dia. Maknanya kita macam marah pada Allah Ta'ala. Tak payah. Tuan-tuan. Dan macam saya sendiri, saya tak pernah dengki dengan orang yang kurus. Walaupun saya tak kurus. Saya tak pernah dengki. Betul. Tak betul. Saya tak pernah dengki. Tapi yang saya marah, kenapa saya tak kurus-kurus tu je. Contohlah. Geram dia tu ada kat situ. Saya tak pernah dengki. Kan? Sebab kerana tak kuruslah hari ini saya berjaya. InsyaAllah. Amin. Kan? Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfari daripada Imam Hasan. Hadis ini dinamakan hadis mursal, iaitu disebutkan oleh tabi'in terus kepada Nabi SAW melalui sahabat. Muka surat 212. Okay, yang kedua, engkau benci dengan sifat buruk muslimin, iaitu suka jika nikmat Allah hilang daripada sekalian hambanya yang lain. Okay, tengok apabila tabiatmu tadi. Tabiat tadi. Yang pertama tadi dia sebab apa? Yang kita tak suka. Jangan tunjukkan demikian tu dengan perkataan anggota badan dan pekerjaan dilakukan. Dan yang kedua, engkau benci dengan sifat buruk muslimin. Maknanya, tengok orang. Jangan tengok diri dulu. Kan kata Ibrahim bin Adham dalam hadis 40 muka surat. Saya lupa dah. Muka surat berapa kata. Dia sebut apa? Saya sebut kitab. Sebab supaya kita boleh jadi rujukan. Dalam hadis 40, ada disebutkan Ibrahim bin Adham. Antara asbab kita tak dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala adalah bila bangun pagi, Allah Ta'ala bagi nikmat hidup, tapi kita cari aib orang, kita nampak buruk orang, padahal kita kena nampak buruk sendiri. Itu lebih baik. Kan? Kita bangun-bangun tengok apa buruk kita. Kadang-kadang kita suka tengok buruk orang. Sebab itu siapa yang bangun pagi saja, Allah kejutkan dia daripada bangun, tapi dia tengok handphone. Seolah-olah dia sedang mencari cerita orang lain. Ini saya sebut ni. Sebab tu bila bangun, ucap Alhamdulillah, bersihkan diri, ambil wudu, solat dulu. Tapi kalau kita bangun, terus kita ambil handphone kerana kita sedang mencari cerita orang.
buka Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp. Itu jadi benda tu. Patutnya kita pergi bersihkan diri, ambil wuduk, salat dulu, baru tengok handphone. Sebab dizahirkan perkara baik pada sepertiga malam adalah dengan kebaikan dulu. Jangan cari benda yang tak baik. Kenapa saya kata? Sebab dalam Facebook, Instagram ataupun WhatsApp ada benda-benda yang tak patut kita campur. Ada benda yang patut kita tak tengok. Tapi bila kita buka, on the spot akan tertengok. Tak nak tertengok aurat. Ruginya pada sepertiga malam, malam berkat. Tapi kita sakitkan. Kita rosakkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebab tu bila saya bangun pagi, saya tak tengok handphone. Saya tengok isteri. Itu tandanya pahala. Kan? Tengok isteri. Betul-betul. Tengok isteri kita. Itulah pahala. Bukan tengok handphone. Ada orang suka tengok handphone. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Apabila tabiatmu tadi disertakan dengan membencinya kerana agama, maka terlepaslah engkau daripada asal. Kamu tidak diwajibkan untuk mengubah tabiat kerana kamu tidak mampu mengubahnya dalam kebanyakan perbuatan, kerana tidak mungkin menundukkan tabiat melainkan mereka yang tidak melihat kekuasaan pada makhluk. Tuan-tuan, tabiat, bila sebut tabiat, dia mesti ada pada manusia. Jelas. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis 40 Imam Nawawi, Nabi sebut la tardak pada Abu Darda. Janganlah kau marah. Bukan makna Nabi jangan tak ada marah. Ada marah. Tapi jangan kau marah pada tempat yang tak kena. Makna marah ni tabiat manusia. Ada tak orang tak pernah marah? Ada perempuan tak pernah marah? Izinkan saya berkahwin dengan dia. Saya suka. Yang tak pernah marah. Saya nak yang tu. Tak pernah marah langsung. Sedap. Takkan jumpa Ustaz. Takkan jumpa. Itu saya kata. Lepas tu Nabi kata, la tardab. Janganlah kau marah. Bukan Nabi menghalang marah. Tabiat kita mesti ada. Makna dengki ni adalah salah satu tabiat. Tabiat manusia. Menjadi tabiat. Jarang kita tak ada tabiat. Tapi jangan dizahirkan dengan perbuatan. Jangan dizahirkan dengan ungkapan. Ada sikit, cepat tangkis. Jangan biarkan. Melarat. Sampai nak mandi pun bawa. Sampai nak makan pun bawa. Sampai nak tidur, kenapa dia dapat. Itu adalah dah melarat dengkinya. Tapi bila ada, astagfirullah, kenapa aku nak dengki? Kan Allah Ta'ala tetapkan. Contoh yang mudah kita faham, ya. Seseorang hendaklah mengetahui dengan yakin bahawa orang yang mendapat nikmat yang didengkinya, itu tidak, kita ada boleh tidak. Sama ada calon ahli neraka atau ahli syurga. Jika dia calon ahli neraka, maka nikmat itu tidak memberi manfaat kepadanya. Jika dia calon ahli syurga, maka nikmat tadi tidak ada apa-apa nilainya jika dibandingkan dengan nikmat syurga. Sebesar-besar nikmat adalah dua. Adalah satu. Nikmat kita masuk dalam syurga. Kita banyak nikmat, tapi masuk neraka apa guna, bro? Kan? Apa guna, sis? Kan, sis? You banyak nikmat, sis. Bro? Dengar ni, bro. Bro dengar sini. Bro semua dengar. Tapi dalam ni tak ada bro. Dalam ni semua sis. Kan bro, tak ada bro ngeteh bro. Petang-petang ngeteh, maka waktu canai. Kan, contoh bro. Okay, sis dengar. Walaupun kita nampak dia nikmat banyak sis. Kalau dia kufur pada nikmat sis, dia masuk neraka. Nikmat tu tak ada apa-apa. Sama juga dengan syurga. Allah Ta'ala bagi kita nikmat. Kita gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kan, dekatkan daripada Allah Ta'ala. Besok masuk syurga. Yang tadi kita dapat, tak ada guna. Melainkan nikmat paling besar adalah syurga. So, apa yang kita nak kalut sangat, tuan-tuan? Duk sengok tebuk sangat orang pakai kereta besar nak marah apa pasal? Apa pasal kita nak marah? Orang yang ada rumah besar tak payah marah. Kita dapat rumah kecil pun Alhamdulillah senang nak bersih waktu raya. Betul? Dapat dapur kecil pun Alhamdulillah senang. Nak memasak tak perlu nak mengemah besar-besar. Tuan-tuan, Alhamdulillah semuanya syukur apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan ada sifat-sifat yang tak penting. Sebab besok masuk surga, nikmat tadi tak bawa. Melainkan nikmat dalam surga itu sebaik-baik nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun orang itu hidup dalam keadaan tidak mempunyai banyak nikmat. Seperti orang miskin. Seperti orang aslam. Dia tak ada nikmat yang banyak seperti orang kaya. Tapi bila dia masuk surga, Allah bagi nikmat selebih daripada orang kaya. Orang kaya, dia ada banyak duit. Contoh. Tapi pada masa yang sama, dia masukkan kekayaan itu dalam perkara yang dimurkai Allah. Maka bila dia masuk dan dia buat benda tak betul, maka dia tak kaya dekat akhirat. Bahkan dia hanya kaya di syurga. Di akhirat tempatnya adalah neraka. Tadi
Hartanya tadi tak ada apa-apa. Nikmat tadi tak menguntungkan dia. Sebaliknya nikmat yang menjadi keuntungan pada kita disebutkan dalam kitab ni adalah panca indera. Ya Allah Ta'ala zahir dan juga batinnya. Itu yang paling penting. Jangan kita rasa susah hati. Dapat mata, dapat telinga, mulut, kaki, tangan pun syukur Alhamdulillah. Kita rasa senang hati. Ya Allah, Allah Ta'ala bagi aku. Sebab apa? Tengok ada orang yang tak ada mata. Tengok orang yang tak ada kaki. Tengok orang yang tak ada tangan. Kita dah ada suami ni syukur. Kita ni dah ada isteri syukur. Kita ni hari ni petang ni ada makan syukur. Kena pula nasi lemak daging. Sedap. Nasi lemak daging kicap. Sedap. Kan contoh. Kan wallahualam. Jadi orang mudah. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri belum tentu membawa kepada syurga. Dan setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri belum tentu membawa dia ke neraka. Kedua-dua nikmat ni mesti kita faham dalam kehidupan kita. Baik. Yang ke nota kaki 226. Dekat atas tu dia ambil. Dia juga hendaklah menganggap semua makhluk itu adalah hamba Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kekasihnya. Oleh itu, dia akan sayang kepada semua makhluk kerana mereka semua adalah hamba kepada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sama. Hari ini kalau kita tengok kawan kita dapat nikmat, Alhamdulillah. Tengok jiran kita dapat nikmat, Alhamdulillah. Jangan selalu tengok nikmat orang. Kadang-kadang kita kena tengok nikmat yang ada pada kiri kita supaya kita mensyukuri. Dan pada nota kaki 226, jika dia benci, tengok, dia dekat belakang tadi. Maksudnya, jika dia benci dengan tabiat buruknya sendiri, iaitu setiap kali ada orang mendapat nikmat, tabiatnya suka kalau nikmat orang itu hilang. Maka dia tidak berdosa kerana tabiat buruk seperti itu dilarang oleh syarak. Apa maksudnya? Jika dia benci dengan tabiat buruknya sendiri, iaitu setiap kali ada orang mendapat nikmat, tabiatnya suka kalau nikmat orang itu hilang, maka tidak berdosa kerana tabiat buruk itu dilarang oleh syarak. Apa maksudnya di situ? Dia benci dengan tabiat buruknya sendiri. Dia punya diri sendiri. Iaitu setiap kali ada orang dapat nikmat, dia suka kalau nikmat tu hilang, tapi dia benci benda tu ada. Dia suka benda tu hilang, tapi dia benci dengan perangai dia tu. Dan maka dia tidak berdosa kerana tabiat buruk seperti itu dilarang oleh syarak. Menganggap perbuatan tu dia tak suka, walaupun dia nak benda tu hilang, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Dan seseorang hendaklah menerima takdir Allah dengan dada yang lapang supaya tidak hasad kepada orang lain. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita berhenti takat tu, ada 10 minit lagi. Ada apa-apa je soalan? Silakan, siapa nak tanya soalan? Kita senyap je. Saya ada satu soalan, Ustaz. Merujuk muka surat 210 tu, kamu tidak diwajibkan untuk mengubah tabiat kerana kamu tidak mampu mengubahnya. Maksudnya, kalau kita ada tabiat buruk, kita... Mana? Ustaz 212, yang last tadi Ustaz baca tu. Second last 226 punya nota kaki. Okey, baik. Okey, silakan. Doktor. Saya nak, kita tak diwajibkan untuk mengubah tabiat kerana kita tidak mampu mengubahnya. Maksud di situ macam mana Ustaz? Kalau kita ada tabiat buruk, kita tidak boleh mengubah ataupun memang kita nak mengubah tabiat buruk itu? Okey, terima kasih. Doktor tanya pesakit, so saya jawablah sebagai seorang pesakit. Terima kasih, Doktor. Ya. Doktor jangan baca atas tu, doktor kena baca bawah sekali. Kamu tidak diwajibkan untuk mengubah tabiat kerana kamu tidak mampu mengubahnya dalam kebanyakan perbuatan. Tengok, dalam kebanyakan perbuatan kerana tidak mungkin menundukkan tabiat, melainkan mereka yang tidak melihat kekuasaan pada makhluk. Okey, baik. Dengar tu. Kita ada tabiat buruk, dia kata. Makna tak diwajibkan. Seperti saya sebut tadi. Antara sifat-sifat mazmumah. Marah adalah satu sifat mazmumah. Betul? Dr. Sarina? Betul. La taghdab. Nabi sebut. Nabi sebut. Perkataan kita ambil pada tabiat.
tabiat. Tabiat ni satu sifat semula jadi. Manusia ni bab iri hati dan dengki susah nak hilang. Faham? Tak semua kita boleh ubah. Tengok dia kata apa? Kerana kamu tidak mampu mengubahnya dalam kebanyakan perbuatan. Maksud tak semua pada keadaan kita boleh ubah. Sebab tu saya sebut tadi doktor, bahawasanya kita ada sifat yang perlu ada iri hati ataupun dengki pada dua golongan. Yang pertama, orang yang jadikan Quran siang dan malam sebagai peneman. Yang kedua, dia ada harta yang Allah Ta'ala beri, tapi digunakan di jalan Allah siang dan malam. Itu kita kena ada rasa iri hati. Maka iri hati ini satu tabiat yang ada. Tapi bagaimana pengolahan kita, cara kita menghasadnya. Seperti mana sebelum ini disebutkan juga tentang perkara-perkara yang diharuskan. Dia panggil apa sebut Amira sebelum ni kita belajar? Ghibtah, lawan pada dengki. Tahu nak sebut ni? Faibah. Ghibtah. Kan? Ghibtah ni kita tengok orang dapat nikmat, kita akan rasa tak puas hati. Tapi cara untuk melawan sifat tu adalah ghibtah. Pada masa yang sama, kita nak nikmat macam orang tu, tapi kita tak nak hilang nikmat daripada orang tu. Itu baru betul. Cara untuk kita menangkis daripada tabiat-tabiat yang buruk. Contoh, orang lain ada marah, kita pun ada marah. Tapi marah kita, Imam Ghazali kata ada 3. Lambat marah, lambat reda. Cepat marah, lambat reda. Hak yang paling baik, lambat marah, cepat reda. Itu juga tabiat. Tapi macam mana kita nak jadikan sifat itu mendatangkan manfaat bila ianya terjadi. Sebab tu saya kata, bila tabiat itu adalah satu perangai, sifat. Sebab kita ni makhluk tak sempurna. Ada kalanya sifat itu tak perlu ditunjukkan walaupun kita ada dengki. Lama-lama ia akan hilang. Maknanya tabiat tu ada. Bukan tidak diwajibkan. Menghakis pada tabiat yang buruk tu kena ada. Sebab kita belajar tasawuf. Dia kata, Ustaz, saya memang tak ada perasaan dengki. Bohong. Sebagai seorang isteri lah. Seorang isteri contoh lah. Kita tengok kawan-kawan kita kahwin. Suami dia belikan beg, belikan baju. Tak apa, saya syukur. Isteri suami saya macam ni pun tak apa. Saya okey. Tapi dalam hati dia tak banyak. Sekulumit. Boleh? Seciput. Ataupun secubit garam mesti dia ada. Maknanya tak banyak tempat yang kita boleh ubah dalam pada setiap keadaan. Maka menghakisnya tak perlu ada. Jangan sampai berlebihan. Itu saja. Boleh jelas doktor lah? Doktor jelas? Dapat. Terima kasih Ustaz. Saya ni pesakit. Terima kasih doktor. Doktor mengajar apa nak? Hak lecturer ke? Saya mengajar sains sukan. Sains sukan, kebetulan saya nak turun berat badan. Astagfirullah. Kena lah tu doktor nasihat saya sikit macam mana. Kalau macam tu Ustaz kena jumpa di pejabat saya lah. Nanti PM, WhatsApp. Boleh buat fisiologi kau nak kuatkan lutut kau. Kadang lutut tak berapa okey. Lari sikit nak tercabut. Kadang lutut tinggal kat belakang macam-macam. InsyaAllah. Kurangkan berat badan. Okey, baik. Terima kasih doh. Terima kasih. Kan saya kata ni rezeki. Jangan dengki tau bila saya ada doktor peribadi bab sukan. Ustaz tak dengki. Saya dengan Intan nak ikut. Kami pun nak nasihat. Ini personally, private. Dr. Sarina tak cakap apa pun. Ni guru-guru dan murid saja dibenarkan. Tak bukan murid dengan guru. InsyaAllah. Ustaz, pelajaran yang saya dapat hari ni. Ya, sila. Maknanya memang semua orang ada hasad ni kan. Ya. Pelajarannya hari ni cara nak memperbaiki bagi betul-betul paling sedikit. Maknanya bila pandang tu jangan sampai niat. Kalau boleh biar dia hilang nikmat tu kan. Lepas tu boleh jangan merebak lah. Jangan sampai jadi barah lah. Itu yang saya nampak lah. Sebab tadi Ustaz remind balik. Memanglah mustahil. Mana ada orang tak marah, mana ada orang tak dengki kan. Dia mesti akan ada. Cuma cara nak mengawal sikit banyak tu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Peringatan baik. Baik. Terima kasih. Saya pun duk ingat kat diri saya juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi betul. Kita ni manusia tak pernah lari daripada sifat dengki. Sebab saya sendiri tak nafikan benda tu. Tapi kita sedang mempelajari menghakis dengki-dengki yang melampaui batas.
Ada, sebab tu Nabi sebut ada yang boleh didengkikan, diharuskan pada mereka berbohong, diharuskan bagi mereka ghibtah. Dia tak panggil dengki, ghibtah. Nampak nikmat orang lain, kita nak nikmat macam tu. Tapi bukan berniat untuk orang tu jatuh nikmat. Tu pun kena. Sebab kalau kita tengok nikmat orang lain, betul saya dengki dengan orang kurus. Kenyataan tadi tak betul, hal ni betul. Saya dengki dengan orang kurus. Doktor Sarina, saya dengki. Sebab bila orang kurus ni, bila cek baju senang je. Slim fit. Bila cek baju Melayu, tak ada yang slim fat. Semua slim fit. So saya macam macam anxiety disorder. So saya ya Allah. Ustaz, orang kurus jealous dengan Ustaz. Sebab dia orang nak baju besar. Sama macam tu. Jangan nak sedapkan hati saya. Tolong. Contoh macam itu saya. Kurus ke, besar ke, tak kisah. Yang penting bahagia. Kalau macam tu tak ada. Masalah baju kita nak cari. Baju. Sihat. Aku cakap baju raya tak ada slim fat, semua slim fit. Macam mana aku nak pakai? Bawa lah, jangan teringat nasi daging bagai. Petang-petang teringat nasi lemak daging. Tak nak lari ni kejap lagi. 7 kilometer sampai pukul 7.30. Silakan. Sampai maghrib ke 7 Ustaz. Tak apa, saya kuliah waktu berlari. InsyaAllah. Saya kata baik tutup. Terima kasih. Dr. Sarina, terima kasih nasihat saya supaya kurus. InsyaAllah. Saya cuba. InsyaAllah. Saya pun dah baru turun 3 kilo je. InsyaAllah. InsyaAllah. 3 kilo baru turun. Tapi itulah. Besok naik 6 kilo. Tak apalah. Kita doakan mudah-mudahan. Okey, baik. Mungkin keadaan Mira ada nak buka soalan. Ada berapa minit lagi? Nanti kita sambung muka surat 2013 pula. 213. 213 sambung. Besok kita sambung. InsyaAllah. Anak ke hari ni? Hari ni ambil anak ke? Mana ada anak semua sakit. Jadi tak ada alasan nak tutup awal Sebab tu saya minta buka soalan. Kalau tak saya terus tutup je. Tak cakap apa. Baik, jangan. Okey, silakan. Ada lagi soalan tak? Nama makanan. Raya hari ini Ustaz jangan sebut nama makanan. Baik. Kat chat tu. Saya akan sebut nama minuman. Subhanallah. Ustaz, macam mana orang yang dengki pada perkara yang tak baik? Pada dengki yang tak, atau boleh, dibolehkan. Itu dibolehkan. Dengki tu bukan apa? Dia nak musnah nikmat tu dia dapat. Dia bukan dengki nikmat. Dia nak nikmat tu ditarik. Supaya dia tak gunakan nikmat untuk murka pada Allah Ta'ala. Contoh, seperti saya sebut, kita masuk balik dalam keadaan kurus dan gemuk. InsyaAllah. Okey, contohnya, gemuk dia pakai longgar-longgar. Bila kurus dia pakai ketat-ketat. So kita akan marah. Baik gemuk daripada kurus. Maknanya kita dengki dengan nikmat kurus tadi untuk dia buat jadi baik. Kalau dia guna untuk murka, maka kita boleh dengki dengan benda itu dan kita minta hilang pun tak apa. Tak ada masalah. Contohnya, kadang perempuan bila dia besar, dia pakai semua longgar. Tu kalau tiup angin jadi kelawar. Contoh. Tapi bila dia dah kurus, dia pakai makin ketat. Baju makin senteng. Tudung makin pendek. Nikmat Allah Ta'ala bagi turun berat badan. Tapi pada masa yang sama, perbuatannya itu mengundang murka Allah. Maka kita boleh benci dengan nikmat tersebut. Untuk hilang daripada dia. Hak tu boleh. Ni geng mungkar dengki dengan benda mungkar. Macam mana tu Ustaz? Contoh pakaian seksi. Ni geng-geng yang tengok pun aku nak beli jugalah benda seksi ni. Tak boleh jadi ni. Dia ni lawa gila pakai macam ni. Macam tu. Apa dia orang macam ni? Memakai baju seksi hukumnya harus. Tetapi dalam rumah. Di luar rumah hukumnya haram. Dalam rumah dengan bukan suami kita boleh pakai. Untuk seksi. Tapi dalam rumah ada adik-beradik lelaki tak boleh seksi-seksi. Kalau kita nak pakai seksi juga, pakai dalam bilik, tutup, orang tak nampak. Pun boleh, pakailah seksi, joget-joget ke suka tinggal lah kat dalam tu. Kan? Contohnya begitu. Itu hak masing-masing lah. Kalau persendirian, private. Dia kata Ustaz nak pakai baju seksi ni. Boleh, duduk dalam bilik orang tak ada. Sama macam Zumba. Zumba boleh. Yang tak boleh, bila kita buat dengan ramai-ramai orang, ada lelaki perempuan.
So kita joget-joget. Haram hukum dia. Tapi kalau nak pakai baju seksi, geram tengok orang baju seksi ni. Pakai kat dalam rumah. Tak tunjuk kat siapa. Kita bergaya seorang-seorang, healing seorang-seorang, merapu seorang-seorang. Tengok ni, wah cantik juga aku, cutting okey kat ni. 24, 33, 24. Tak masalah. Tapi kenapa kita nak cemburu pada pakaian seksi? Sebab pakaian seksi ni tak boleh diguna secara meluas. Tapi pakaian yang menutup aurat lebih baik. Boleh dibawa solat. Orang nampak pun indah. Pandang pun cantik. InsyaAllah. Kan kadang biarlah macam kita sebut tengok fashion sekarang ni macam-macam. Tudung sekarang pun macam-macam fashion. Ikat butterfly ada. Ada ikat kat leher. Kalau tarik meninggal dunia. Macam-macam. Kat leher. Kan fashion terlalu banyak. Seluar besar. Lepas tu baju kecil atas. Betul? Baju kecil atas. Seluar besar. Seluar dia tu boleh masuk biawak. Kalau masuk biawak tu, tak keluar biawak tu, tak jumpa jalan. Contohnya, zaman sekarang punya fashion. Kan kita pun ada dengki betul lah, aku orang pakai cantik. Buat apa dengki pada perkara yang murka? Kalau kita dengki pada perkara murka tu tak baik. Tapi dengkilah kita pada kebaikan orang lain. Tengok dia taat, dengki betul aku. Dia pakai cantik, aku tengok manis je muka dia pakai. Hak tu tak apa. Kan macam-macam konsep pakaian sekarang. Tak perlulah kita ada rasa dengki pada perkara yang murka kata ulama. Itu saja. Kalau nak pakai juga, saya nak beli juga Ustaz. Nak beli baju yang nampak Ustaz. Pakailah kat dalam bilik. Tak ada orang nampak pun. Pakailah sampai ke subuh pun tak apa. Tak ada masalah. InsyaAllah dibolehkan. Tapi kalau kat luar dia pada level anak-anak mudah lah nak nasihat tu kan. Macam lah tak payahlah dengki benda macam tu kot kan. Tapi pada bila dengan sahabat-sahabat ni, orang yang kita susah nak menasihati ni. Benda tu kadang-kadang jadi macam kesian sebenarnya, kesian. Macam mana nak nasihat dia? Sepatutnya benda macam tu tak perlu didengkikan. Tak perlu nak pergi dapatkan. Tu je. Dia kata maksudnya sahabat tu dia rasa benda tu nak nasihat dia lah supaya benda tu tak perlu sebenarnya. Ya. Sebab tu dia macam ni. Sifat di antara kanak bayi, budak, kanak-kanak, dewasa dan remaja berusia kilauan emas, dia different thing. Macam umur kekanda intan lah contoh. Kekanda intan ada satu usia yang kita sebut remaja. So everything want to do. Tengoklah. Dia lagi dewasa pada saya, Ustaz. Yalah contoh. Contoh kan. Kalau umur 30 lebih kan. Dia want to do. Apa yang dia nak orang buat, dia pun nak buat. Apa yang dia nak buat, kita buat. Dia punya sifat. Tapi kalau didikan agama tu lebih awal, insyaAllah kita boleh nangkis benda-benda ni. Back to basic pada agama lah. Sebab tu bila kita dah dewasa, terus minta maaf yang saya sebut, sebab tu banyak berlaku penzinaan pada usia remaja. Sebab apa? Sebab usia remaja ni nak mencuba. Contoh, kalau macam budak-budak lelaki, dia tak pada pakaian, dia pada motor. Kalau tengok kawan dia buat exhaust yang 3 km dah dengar, dia pun nak buat. Kawan dia tukar sporim, dia nak tukar sporim. Tapi bila dah umur 40, orang lain tukar sporim, dia tak tukar sporim. Sebab keinginannya berbeza dengan waktu remaja. Waktu remaja ni dia suka nak mencuba. Tengok orang lain buat, dia pun nak buat. Tapi kalau back to basic pada agama, kita patut buat benda yang Allah suruh dan jauh daripada benda Allah yang larang. Itu saja. Pokok pangkalnya agama. Tak ada agama, rosaklah waktu remaja kita. Remaja, ingatlah masa depanmu. Kan ada lagu tu. Remaja ni paling penting sekali. Usia dia menjinak pada 17 sampai umur ke 35 ataupun 32. Waktu ni dia orang kata apa? Darah muda. Darah muda want to try anything. Apa yang dia buat. Sebab dia tengok bila dah tua tak boleh buat. So nak buat. Tapi dia buat pada benda yang maksiat, maknanya back to basic. Pada agama dia tak ada. Tapi ada juga orang ada agama, bila dia dewasa, dia tak dapat kontrol dirinya. Dia mesti berkendak melakukan apa jua sekalipun perbuatan tu haram. Atau perbuatan tu adalah satu dosa. Dia tetap nak buat juga. Cuma apa yang dikatakan oleh kerana macam mana nak nasihat? Satu benda adalah back to basic pada agama. Itu saja. Nak bagi dia faham agama, nak bagi dia kenal apa tu agama dan apakah kehidupan yang disebutkan di agak-agak yang berlaku pada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Supaya kita nak nasihat dia satu benda saja.
satu hidup yang kita perlu kena ingat, hidup kita bukan berlandaskan keinginan dan nafsu, tapi berlandaskan Al-Quran dan mendidik diri kita menjadi takwa kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah larang tetap larang. Sebab usia kita, kullu nafsin za'iqatul maut, akan mati bila-bila. So, tak perlu duduk pada perkara yang buruk. Lebih baik kita mencari pada perkara yang baik. Itu lebih baiklah. Atas nasihat saya, kalau remaja tu kata dengki juga dengan perkara tu, maknanya dia masih lagi agamanya tu, hubun dunia masih kuat daripada hubun akhirah. Menampakkan dunia tu lebih. Itu semua remaja akan rasa. Macam saya remaja. Saya still remaja. Kan? Masih muda kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab ke kanda. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Okay, baik. Rasa tutup dah tu. Lapar lah. Baik, kita tutuplah Ustaz dah 6-7 minit. Kata nak kurus. Mana nak kurus Ustaz? Lapar je. Kata nak kurus tak boleh sebut perkataan lapar tu. Ingat Ina cakap seorang, rupa kau cakap juga. Okey, kenyang. Saya sedang kenyang. Kesian pula bila makan. Ustaz, saya sikit je saya nak mencelah. Alah, mencelah pula dah. Baru nak makan. Okey, saya sudah kenyang. Macam ni Ustaz, dengki ni kan, dengki atau iri hati ni kan, sebab saya orang awam lah, parents kan. Tapi macam kalau saya boleh cadangkan, macam Ustaz kata tadi kan, balik kepada basic, pada hukum, agama kan. Apa kata, memang remaja, macam saya dah anak remaja kan, memang masalah dengki, iri hati ni macam sangat-sangat biasa dengan diorang lah. Dari segi apa-apa sajalah kan. Kita sebagai parent memang kita advise lah. Tapi kalaulah yang benda macam ni, kita ajarkan daripada awal-awal lagi. Macam maksudnya kita tak boleh iri hati dengan orang. Sebab jadi benda tu bukan sahaja di rumah, tapi dekat luar pun is a practice lah. Jadi semua orang boleh faham dan boleh boleh terima yang kita memang tak boleh iri hati dengan orang, kita kena bersyukur. Sebab dalam sekarang punya situasi, cabaran dia ialah susah sangat nak please or convince anak-anak yang kita cakap kat dia, kita kena banyak bersyukur, kita banyak redha, kita jangan iri hati dengan orang. Macam tu tau Ustaz. Tak tahu lah, ini cabaran bagi parent sekarang lah saya kira. Maaf Ustaz. Tak apa, betul-betul. Saya sokong. Itulah kalau macam dari tadika kan kita cakap macam tu kan. Jadi diorang memang aware lah. Ya, aware. Betul. Saya dengan kata Puan apa, Rokiah mana? Saya Rosita. Rosita. Okey. Cita ke bukan? Tidak. Oh, bukan. Ingat Rosita Cik Wan. Tak maaf. Tidak. Saya sokong apa yang kata Puan Rosita tadi. Puan Rosita kata saya sokong. Daripada kecil kalau diajar. Tapi not everyone parent have time to explain this to their children. Macam masa English. Betul. Tak payah fikir, saya cakap bahasa Melayu je. Sometimes you must learn how to speak. Sometimes. Yes. Because my murid kebanyakan doktor, I'm only patient. Okay. Thank you. Okay, maknanya saya sokong lah apa yang dikatakan oleh Bonda Rosita tadi. Tapi tak semua parents ajar mereka daripada kecil. Patut Quran kata sebaik-baik perempuan tu ada kat rumah. Bila ada kat rumah, dia boleh ajar anak-anak dia. Tapi bila kedua-duanya kerja, dia hantar kat cikgu. Cikgu tak concentrate 24 hours pada anak kita. Sebab ramai anak murid. Tapi bila anak-anak tu dijaga oleh mak, membesar dengan mak, mungkin mak-maknya every day can teach. Don't do that, 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 don't do that. InsyaAllah. Saya sokong apa yang kata Puan Bonda Rosita. Saya pun sentiasa mendidik anak saya supaya jangan iri hati dengan kawan-kawan yang pandai. Cuma kita bersaing dengan cara yang sihat. Itu saja. InsyaAllah. Terima kasih Bonda Rosita. Saya suka apa yang dikatakan oleh Bonda Rosita. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kita akan kembali dalam rancangan Al-Kuliah. Terima kasih ke Kanda Amirah. Silakan. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak
Ustaz untuk hari ini, Masya Allah. Sekejap, sikit. Okay. Hasad dengki tadi. 3 perkara yang umat ini tak selamat daripadanya. Hasad, berprasangka jahat, bercanding tadi Ustaz kata. Moga kita dijauhkan daripada sifat-sifat hasad dengki yang tidak baik lah. Kalau ghirqah tadi, Ustaz cakap tadi tu, 2 keadaan hasad dengki yang dibenarkan. InsyaAllah yang itu okey. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemulur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Kuliah kita malam ni, kuliah maghrib 8 malam, jangan lupa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemulur Iman. Terima kasih kepada semua jemaah yang sentiasa istiqomah duduk dalam majlis ilmu dan sentiasa berinfak di tabung Gemulur Iman. Terima kasih di atas infak itu. Moga dengan infak itu semua kuliah di Gemulur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan, insya-Allah. Dan ini saya mewakili Gemulur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari dalam pukul 5 petang dalam kitab Qalbun Salim bersama Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, bukan Muhammad Jalil. Insya-Allah kita jumpa lagi.